Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, salam sayang, salam IPG KTHO kelas pertama 2025. Bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya, kita dapat berkumpul di sini bagi mengupas dan menjayakan assignmen tugas yang kedua bagi subjek JWCP 1042. Pertama sekali, saya akan mengulas sedikit sebanyak tentang aspek utama keutuhan wacana iaitu kohesi dan koheran. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang bertautan atau teratur dalam sesuatu wacana. Terdapat urutan atau koheran, kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Seterusnya, kohesi. Kohesi ialah keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Seterusnya, saya juga akan menjelaskan maksud koheran dan kohesi dengan lebih lanjut. Maksud koheran. Koheran ialah koheran merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat yang lain dalam sesebuah wacana supaya dapat difahami menurut Asma Haji Omar 1980. Koheran adalah keteraturan fikiran yang dapat dilihat melalui bentuk-bentuk bahasa yang mempamerkan pautan dalam teks. Koheran ini wujud apabila bahagian-bahagian dalam teks ini memperlihatkan logik antara idea-idea. Dengan erti kata lain, koheran dalam wacana sama ada penulisan atau pertuturan menggambarkan petautan antara idea-idea yang ingin disampaikan oleh penulis dan penutur. Seterusnya, kohesi. Menurut Halliday dan Hassan, kohesi adalah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan sesuatu teks yang padu atau memperlihatkan pautan. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Kohesi yang utuh terhasil melalui jalinan ayat secara berkaitan atau berkesinambungan. Pembentukan kohesi dan koheran. Kohesi terbentuk dengan menggunakan penanda wacana dan menggunakan kata penghubung. Manakala koheran ialah menentukan isi sokongan berkaitan antara satu sama lain. Seterusnya, mengeluarkan isi yang tidak menyokong isi utama. Okey, selain itu, saya juga akan menerangkan tentang keutuhan leksikal terlebih dahulu. Keutuhan leksikal ialah merujuk berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, antonim, sinonim, hiponim, homomim, pengulangan kata yang sama, kolokasi dan unsur bersambut. Seperti yang ditunjukkan di dalam slide yang telah dipaparkan itu. Merujuk artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani, karya Siti Zainul Ismail 2022, keutuhan leksikal yang dapat saya mengenal pasti ialah hiponim. Hiponim bermaksud kata yang maknanya terangkum dengan makna kata yang lain. Sebagai contoh, hiponim yang telah terdapat dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ialah di perenggan yang keempat, iaitu saya dijelaskan sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang di Melaka. Cina Baba Nyonya dan India Ceti juga berbahasa Melayu. Potongan ayat ini bermaksud semua kaum yang berada di Malaysia sentiasa bersefahaman dan memartabatkan bahasa ibunda, iaitu bahasa Melayu. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan yang seterusnya pada Nur Fansurina untuk menerangkan tentang keutuhan semantik. Dipersilakan. Baiklah. Terima kasih kepada moderator kita, Saudari Nur Syukri. Lihat dari dua segi, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana.
Bagi hubungan sematik antara bahagian wacana yang terdapat dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ini yang ditulis oleh Siti Zainun ialah hubungan sebab dan tujuan. Terdapat beberapa contoh yang menyatakan sebab dan tujuan dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ini. Antaranya yang pertama ialah pada perenggan keempat, Siti Zainun menyatakan dalam artikelnya bahawa Minggu Peloncoh juga dijadikan ruang untuk menguji ketabahan, keberanian dan kreativiti dalam menyelamatkan diri. Dapat dijelaskan di sini, Minggu Peloncoh adalah sebab manakala menguji ketabahan, keberanian dan kreativiti dalam menyelamatkan diri adalah tujuan. Seterusnya, dalam artikel ini juga dapat dilihat pada perenggan ke-8 bahawa penulis menyatakan wang lukisan hasil jualan pameran bulan Februari 1969 di Shah Motel sebahagiannya dibawa ke Jogja. Saya membuka akaun Bank Negara Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan bahawa ayat membawa wang ke Jogja merupakan sebab dan membuka akaun bank di negara Indonesia merupakan tujuannya. Contoh ketiga ialah dapat dilihat melalui perenggan ke-8 iaitu penulis menyatakan bahawa demi menjimatkan wang saya berkongsi bilik dengan Yowita. Hal ini dapat dijelaskan bahawa penulis berkongsi bilik dengan Yowita itu merupakan sebab manakala menjimatkan wang itu adalah tujuannya. Okey, bagi hubungan sebab dan hasil pula. Dalam artikel ini, artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani, penulis terus membuka akaun bank di negara Indonesia, bunga tabungan sebanyak RM5,000 sebulan itulah membuat pembelanjaan sewa bilik termasuk sarapan dan makan malam. Daripada ayat ini dapat disimpulkan bahawa bunga tabungan sebanyak RM5,000 hasil pembuka akaun itu adalah sebab dan membuat pembelanjaan sewa bilik termasuk sarapan dan makan malam itu adalah hasil. Contoh yang seterusnya bagi hubungan sebab dan hasil adalah pada perenggan ke-9 penulis menyatakan bahawa saya sudah melakar di Malioboro atau ada kesempatan saya akan menaik bas ke Prambanan di Jalan Solo atau ke Kandi Borobudur dan insya-Allah ada rezeki ada di sana. Pada perenggan ke-10 pula penulis menyatakan bahawa datanglah tugasan sketsa mingguan daripada asisten dosen Nyoman Gunasara. Makin lancarlah saya melakar dengan cepat. Okey. Dapat dijelaskan di sini bahawa perenggan ke-9 itu adalah sebab dan manakala perenggan ke-10 itu adalah hasil. Okey. Seterusnya, bagi hubungan sebab dan akibat. Dalam artikel ini terdapat keutuhan wacana sebab dan akibat iaitu pada perenggan ketiga Siti Zainun menyatakan saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran 2 hari sebelum Minggu Mapram. Dapat dijelaskan di sini bahawa hubungan sebab dan hasil dan akibat terselah melalui lulus temuduga merupakan sebab manakala bersyukur merupakan akibat. Seterusnya, hubungan latar dan kesimpulan. Dalam artikel ini, Siti Zainun menyatakan datanglah tugasan sketsa mingguan daripada asisten dosen Nyoman Gunasara, maka makin lancarlah saya melangkar dengan cepat. Sebenarnya penulis memilih kawasan itu untuk melakar kerana ramai rombongan pelancong barat yang suka membeli lukisan yang kecil. Dapat disimpulkan di sini dari ayat yang disampaikan oleh penulis, ia menunjukkan hubungan latar dan kesimpulan. Seterusnya, hubungan memperkuatkan isi. Dalam artikel ini saya dapati
hubungan memperkuatkan isi terdapat pada perenggan ke-11 iaitu Aten Wahyuningsih terpilih menjadi penari dengan profil baharu kerana tubuh langsing dan lewes. Itu saja untuk keutuhan wacana sematik. Saya serahkan kembali kepada moderator kita, Nur Syukriah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama atas pencerahan yang amat baik itu tadi. Saya serahkan pula kepada Fatin Fatihah untuk menerangkan tentang keutuhan fonologi pula. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada ahli panel kita dan terima kasih juga kepada Cik Sukriah selaku moderator. Seperti saya sedia maklum, perbincangan ini ialah perbincangan berkenaan keutuhan wacana. Dan saya ditanggungjawabkan untuk mengupas tentang keutuhan fonologi. Seperti semua sedia maklum, keutuhan ialah kukuh, padu atau teguh dan ia juga dalam keadaan sempurna dan tidak mempunyai kecacatan. Manakala fonologi bermaksud bidang yang menyelidik bunyi bahasa dari segi fungsionalnya. Dalam keutuhan fonologi, terbahagi pula kepada 3 aspek iaitu hentian suara, nada suara sama ada tinggi atau rendah nada suara seseorang dan akhir sekali ialah intonasi. Intonasi ini berbeza mengikut ayat perintah, ayat tanya, ayat memujuk, ayat penyata dan sebagainya. Apa yang dapat dihuraikan berkenaan hentian suara ialah setiap kesenyapan atau hentian sesuatu ayat ia akan menunjukkan makna berbeza. Contohnya yang dapat dilihat dalam perenggan kedua muka surat 38 iaitu dalam artikel penulisan Siti Zainul Ismail 2022 yang bertajuk Hidup Mahasiswa Harus Berani iaitu R.J. Katamsi, seorang pemikir dan budayawan diangkat sebagai direktor pertama. Melalui ayat ini dapat dikenal pasti bahawa ayat ini menerangkan berkenaan jawatan yang disandang oleh seseorang iaitu R.J. Katamsi. Seterusnya, intonasi dan nada pula dapat dihuraikan bahawa intonasi dan nada yang berbeza akan membawa maksud yang berbeza. Dengan intonasi juga dapat menimbulkan antara bahagian wacana. Ia juga berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Contohnya seperti yang dapat kita lihat dalam artikel penulisan Siti Zainul Ismail 2022 yang bertajuk Hidup Mahasiswa Harus Berani iaitu dalam perenggan ke-6 muka surat 39. Iaitu ayatnya ialah ujian apakah ini? Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Wah, penjelasan yang amat baik daripada panel kedua kita. Terima kasih kepada Fatin Fatihah. Akhir sekali, panel ketiga kita akan menerangkan tentang keutuhan gramatikal. Dipersilakan Najihah Hazwa untuk membentangkan hasil kerjanya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka saya ingatkan bahawa keutuhan wacana terbahagi kepada 4, di mana saya ditugaskan untuk mengambil keutuhan wacana yang terakhir iaitu keutuhan gramatikal. Wacana yang berkualiti mesti menggunakan penanda gramatikal yang gramatis seperti kata hubung. Kata hubung ni dia boleh menghubungkan ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan. Kata hubung ni banyak fungsi, antaranya ialah berfungsi sebagai huraian, berfungsi sebagai pengembangan idea dan berfungsi sebagai penambahan. Selain daripada kata hubung, keutuhan gramatikal ni juga
boleh dibuat kata rujukan di mana kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Contohnya seperti kata ganti nama di mana kita boleh guna perkataan saya, dia, mereka, kami dan lain-lain. Seterusnya, kita juga gunakan keutuhan gramatikal ni untuk peleburan dan penggantian. Di mana tujuannya adalah untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada pernyataan yang diberikan. Seperti yang hadirin semua tahu, setiap wacana mestilah menggunakan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa yang dapat dilihat melalui penggunaan penanda gramatis. Contohnya seperti yang saya cakapkan tadi. Kadang-kala kata hubung ini berfungsi sebagai penambahan. Contohnya seperti perkataan sebelum, selepas dan lain-lain lagi. Berdasarkan kajian saya pada artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani oleh Siti Zainul Ismail, terdapat beberapa contoh kata hubung. Iaitu saya mengambil contoh kata hubung sebelum. Di mana penulis menulis ayat seperti saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran 2 hari sebelum minggu mapram. Sebelum tu, perkataan sebelum tu merupakan kata hubung. Jadi di situ jelaslah kita ada keutuhan gramatikal ketika menulis artikel supaya artikel kita menjadi lebih menarik dan ayatnya sangat gramatis. Selain itu, kita juga dapat lihat bahawa kata hubung ini juga berfungsi sebagai pengembangan idea. Contohnya pada perenggan ke-6 di dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainul Ismail, lagi sekali lah. Kenapa tak cakap Syuk? Okey. Selain itu, kita juga dapat lihat bahawa kata hubung ini juga berfungsi sebagai pengembangan idea. Contohnya, pada perenggan ke-6 di dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainul Ismail, penulis menyatakan, saya masih mendengar laungan itu tetapi pandangan mata sudah kelabu, di mana kita dapat lihat perkataan tetapi itu di dalam ayat tersebut. Perkataan tetapi itu merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai pengembangan idea. Seterusnya saya serahkan semula kepada moderator kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudari Najihah Hazwa atas pembentangan itu tadi. Baiklah, sekian saja daripada kami untuk tajuk keutuhan wacana tadi. Dengan ini, kami akan membentangkan pula tentang tajuk kedua pula iaitu penanda wacana. Penanda wacana bermaksud perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang sama ada melalui tulisan ataupun ucapan. Tujuan utama penanda wacana digunakan bagi mewujudkan rangkai kata antara sebahagian teks dengan yang lain. Selain itu, penanda wacana digunakan sama ada dalam perenggan yang sama atau perenggan baharu supaya ayat lebih teratur dan mempunyai kesinambungan antara satu sama lain. Dengan ini, saya akan serahkan kepada Nova Surina untuk menerangkan tentang penanda wacana kronologi. Dipersilakan. Okey, baiklah. Penanda wacana kronologi yang terdapat dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ini, yang pertama ialah penanda wacana kronologi tambahan. Hal ini dikatakan demikian kerana perkataan dan dijumpai sebanyak 18 kali dalam keseluruhan teks. Misalnya pada ayat yang pertama menunjukkan surat daripada etis
Pendidikan Malaysia dari Jakarta beserta maklumat pengesahan sijil tinggi Sekolah Menengah Malaysia dan lulus bahasa Melayu yang setaraf dengan Sekolah Menengah Atas Indonesia. Penanda wacana tersebut menunjukkan bahawa penambahan ayat bagi menggabungkan sesuatu ayat dengan ayat yang lain. Hubungan kronologi ini dapat dijadikan ayat ringkas dan padat. Baiklah, untuk penanda wacana seterusnya ialah kronologi musabbab. Penulis menggunakan perkataan kerana bagi menyatakan idea dengan huraiannya. Contohnya pada ayat mujur sahaja ucapan Rektor Bapa Abbas Ali Bashar tidak berjela-jela kerana hujan gerimis mulai merenyai. Dan ayat kedua, inilah detik getir kerana kami akan jalan kaki untuk menuju ke daerah pegunungan Kaliuran. Ini merupakan kronologi musabbab yang menunjukkan menyatakan idea dan ditambah dengan kata hubung kerana untuk menyambung dengan huraian. Ia dipanggil kronologi musabbab. Okey, seterusnya penanda wacana tentangan. Penanda wacana tentangan juga terdapat dalam artikel ini di mana penulis menunjukkan penentangan bagi maklumat yang baharu sebelumnya dalam wacana yang sama. Misalnya pada ayat jika hujan gerimis baju pun basah tetapi kepala dilindungi topi besar. Tetapi merupakan penanda wacana tentangan yang menunjukkan penentangan ayat. Itu sahaja daripada saya untuk dalam menjelaskan lagi tentang wacana kronologi. Saya serahkan kepada moderator kita, Saudari Syukriyah. Terima kasih atas penjelasan yang amat jelas tadi. Kemudian saya serahkan pula kepada Saudari Nadiha Hazwa untuk menerangkan tentang penanda wacana organisasi. Dipersilakan. Baiklah, izinkan saya teruskan perbincangan kita pada hari ini. Dalam kajian saya melalui artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainul Ismail, saya dapati bahawa terdapat penanda wacana organisasi kerana terdapat pertautan antara ayat perenggan dan keseluruhan teks. Sebagai contoh, penulis telah menyatakan bahawa pendaftaran wajib berlangsung di bahagian sesi penerimaan mahasiswa baharu dengan menunjukkan surat rasmi daripada Atas Pendidikan Malaysia dari Jakarta. Hal ini dikatakan demikian kerana penulis telah menggunakan ayat penyata yang merupakan salah satu daripada penanda wacana organisasi. Manakala penanda wacana organisasi untuk perenggan pula boleh dilihat apabila perenggan pendahuluan dengan perenggan isi atau iaitu pada perenggan isi penulis cuba menarik perhatian pembaca dengan menyatakan hala tuju penulisan dan pada perenggan isi pula penulis telah mengembangkan idea utama. Misalnya, penulis mengkaitkan satu isu dengan isu yang lain dalam tajuk yang sama. Sebagai contoh, isu pendaftaran pada perenggan pertama manakala pada perenggan kedua ialah isu Minggu Mapram. Hal ini menunjukkan perenggan pertama dan perenggan kedua mempunyai pertautan kerana jalan ceritanya mengikut susunan cerita yang betul dan saling berkait. Jadi saya rasa sudah memadai pembentangan saya untuk pada hari ini. Saya serahkan semula kepada moderator iaitu Saudari Syukriyah. Penjelasan yang amat bagus. Saya serahkan pula kepada Fatih Fatihah untuk menerangkan tentang penanda wacana idea. Dipersilakan. Penanda wacana idea sering digunakan
untuk menghubungkan fakta dengan fakta atau idea dengan idea yang lain. Penanda idea ni terbahagi kepada 3, iaitu mengembang atau memperluaskan idea, kedua menunjukkan pertentangan idea, dan seterusnya menunjukkan hubungan antara sebab, akibat dan syarat. Bagi aspek mengembang atau memperluaskan idea, sering digunakan iaitu perkataan dan selanjutnya. Selain itu, perkataan di samping itu, selain itu lebih-lebih lagi tambahan pula, begitu juga malah dan seterusnya. Manakala bagi menunjukkan pertentangan idea, perkataan contoh perkataan yang digunakan ialah seperti bagaimanapun, sebaliknya, biarpun demikian, tetapi pada masa yang sama, sebenarnya, sama ada dan namun demikian. Dan seterusnya, yang ketiga menunjukkan hubungan antara sebab dan tujuan syarat. Contoh perkataannya ialah jadi, maka, kecuali, oleh itu, dengan demikian, maka, berikutan dengan itu, dan oleh sebab. Itu sahaja. Terima kasih kepada semua ahli panel. Akhir sekali, saya akan terangkan mengenai penanda wacana koma. Bagi memantapkan lagi ayat penulis, penulis telah memasukkan penanda wacana dan tanda koma iaitu pada perenggan ke-7. Perenggan dimulai dengan ayat pada masa itu dan disambung dengan ayat huraian, iaitu Atin Wahyu Ningsing terpilih menjadi penari dengan profil baharu. Selain itu, penanda wacana dan tanda koma telah dijumpai pada perenggan ke-8, iaitu umumnya pada awal sesi, mereka mendaftar sama ada dalam bidang perniagaan, ekonomi atau sains teknologi. Kesimpulannya, artikel ini merupakan salah satu artikel yang mempunyai keutuhan wacana serta dilengkapi dengan penanda wacana yang baik telah menyebabkan saya sebagai pembaca dan pekaji artikel ini dapat mencari maklumat dengan jelas. Maklumat yang ingin disampaikan oleh penulis dengan jelas. Oleh itu, kita dapat mengetahui bahawa penanda wacana mempunyai berbagai-bagai fungsi penting dan bukannya sekadar menjadikan karangan kita lebih menarik. Penggunaan penanda wacana yang betul dapat membantu menimbulkan suasana yang betul dan tepat pada pemahaman pembaca. Jadi, sebagai pembaca yang bertuah, marilah kita mempraktikkan beberapa contoh cara penyampaian penulis untuk menjadikan penulisan kita lebih baik dan sempurna. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.